Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita mulakan dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. InsyaAllah tuan-tuan, malam ini merupakan malam terakhir. Kita mulakan dengan membaca 10 ayat yang pertama. Setelah sekian lama kita melazimi 10 ayat yang pertama ini dan menjadi sebahagian zikir ataupun wirid kita. Kerana selepas daripada pertemuan ini, yakni pertemuan yang berikut, kita akan mulakan kuliah kita dengan 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Kita tak ambil dah 10 yang pertama, kita nak ambil 10 yang terakhir. Kerana dalam edaran yang ada pada tuan-tuan juga, dia ada sebenarnya 10 yang terakhir itu. Dan untuk surah Kahfi, kita sebut sebelum ini lagi, dia ada khasiat untuk bacaan-bacaan yang melibatkan ayat-ayat yang tertentu. Sebab itu untuk surah Al-Kahfi, kaedah pertama sama ada kita membaca keseluruhan surah Al-Kahfi, yakni ayat pertama hingga ayat yang ke-110, totally surah Al-Kahfi. Kaifiat yang kedua untuk kita beramal dengan surah Al-Kahfi ini, iaitu membaca 10 ayat yang pertama sahaja dari surah Al-Kahfi sebagaimana yang kita lazimi setiap kali pertemuan kita. Kemudian kaifiat yang ketiga yang melibatkan surah Kahfi ini, yakni kita hanya membaca 10 ayat yang terakhir sahaja dari surah Al-Kahfi, ayat 101 hingga 110. Dan kaedah yang terakhir yang keempat, iaitu kita membaca 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Kaedah ni akan tiba waktu yang akan datang. Cuma setelah kita melazimi ayat yang pertama, 10 yang pertama daripada surah Al-Kahfi, kita akan ambil pula 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi, yakni pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi malam ni adalah bacaan 10 ayat yang pertama yang terakhir untuk pertemuan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melazimi membaca 10 ayat yang terakhir itu, supaya sewaktu pertemuan kita bacaan itu menjadi lancar. Insya-Allah 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Untuk malam ni masih lagi 10 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري والترمذي. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah apa yang kamu dengar daripada aku. Sampaikanlah apa yang kamu dengar daripadaku walaupun hanya satu ayat. Dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israel. Maka tidak mengapa yang demikian itu. Dan barang siapa secara sengaja
Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa secara sengaja berbohong atas namaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, yakni berkata sesuatu yang tidak aku katakan, yakni mereka-reka sesuatu perkataan ataupun perkhabaran yang tidak aku nyatakan, namun dikatakan itu perkataanku. Nabi bagi inzar, Nabi bagi amaran kepada sesiapa yang secara sengaja berbohong atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia menyediakan dirinya masuk dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam riwayat kita malam ini, tuan-tuan, terhimpun beberapa sumber ilmu yang kita boleh bawa atas faham kita malam ini. Yang pertama, Nabi suruh kita sampaikan kepada manusia lain akan ilmu itu. Apa yang terhasil daripada pengajian kita, apa yang kita peroleh daripada majlis ilmu kita, sampaikan kepada manusia. Walaupun apa yang kita sampaikan itu tak banyak, tak mendetail, tidaklah secara tafsil ataupun mendalam, walaupun hanya sekadar satu ayat sekalipun, namun sekiranya dengan satu ayat itu memberi faham akan manusia, sekiranya dengan satu ayat itu memberi ilmu kepada manusia, sampaikan akan ilmu itu. Maknanya, tuan-tuan, sekadar ilmu yang kita milih, dan tak perlu kita tunggu ilmu itu banyak. Tak perlu dalam bab ataupun menjadi syarat kita nak menyampaikan ilmu itu kepada manusia lain, perlu kepada tingkatan ilmu-ilmu yang tertentu. Tak perlu. Tak perlu kepada pengiktirafan tertentu, juga tidak perlu. Tak perlu kita mencapai sekian-sekian darjat, juga tidak perlu. Asalkan ilmu itu ilmu yang benar, diperoleh daripada sumber yang benar, dipegang oleh as-sawadul a'zam, majoriti umat Islam. Sama ada melibatkan akidah, sama ada melibatkan hukum hakam, ahlan wa sahlan, dipersilakan menyebarkan ilmu itu, walaupun hanya sekadar satu ayat, kerana ia tetap memberi manfaat kepada manusia lain. Itu, tuan-tuan, dalam bicara, dalam bual kita, dalam sembang kita bersama kawan-kawan, selit bab-bab ilmu ini, secara tak langsung, walaupun secara santai, walaupun penyampaian ilmu itu secara apa? Bersahaja. Dia tak adalah formal macam kita ni, tuan-tuan. Saya menghadap tuan-tuan, tuan-tuan duk menghadap saya, ni formal. Tuan-tuan fokus apa yang kita bicarakan, berbanding suasana lain yang pertemuan kita berlaku bukan untuk tujuan majlis ilmu, mungkin kerana nak bertemu, nak bertanya khabar pada peringkat awalnya, pertemuan yang tidak disengaja atau tidak dirancang pun, pertemuan apa pun, tuan-tuan, gunakan peluang itu, sampaikan sesuatu daripada ilmu sekiranya memungkinkan untuk kita sampaikan ilmu itu,
dan tak perlu banyak. Dan tak perlu kita miliki ilmu yang banyak. Asalkan ilmu itu ilmu yang benar dari sumber yang benar, sampaikan kepada manusia. Tuan-tuan sedang berada pada sudut ad-da'i ilallah, sedang mengajak manusia pada Allah Ta'ala dengan lisan itu. Walaupun kita sebut sebelum ni nak mengajak manusia kepada Allah, sama ada dengan lisan, perkataan, ataupun dengan bilhal, dengan akhlak kita, dengan perwatakan kita, dengan tingkah laku kita. Tapi lama-lama sekali tuan-tuan, selit sama. Selain daripada cara perwatakan kita, amalan kita yang dilihat oleh manusia lain, selit sama lama-lama sekali dakwah dengan perkataan itu. Nah, gunakan ruang percakapan itu, perbualan itu dengan berkongsi ilmu, walaupun satu ayat. Nah, tapi tak kalah nak sampai satu ayat, ya tahu orang tak faham pula. Maksud satu ayat itu apa murad Nabi? Walaupun ringkas, walaupun simple, nah, walaupun tak memerlukan masa yang lama, walaupun tak perlu detail sesuatu perbahasan itu, hanya sekadar santai-santai sahaja misalnya, silakan. Sekiranya itu ruang untuk kita menyampaikan kebenaran. Nah, walaupun satu ayat. Itu yang pertama. Nah, jangan putus asa untuk menjadi pengajak kepada agama Allah. Ad-da'i ilallahi azza wa jalla. Jangan putus asa. Tak boleh hari ini dan tak mampu lagi hari ini, esok lusa insya-Allah kita ada kemampuan itu. Pada bab azam nak menyampaikan kebenaran direct daripada lidah kita. Nah, boleh tuan-tuan? Saya yakin tuan-tuan dan puan boleh. Kita cakap benda lain banyak boleh. Rabung elok ya, lancang elok ya, pasih elok ya. Pasal apa kita nak sampai kebenaran ni kita rasa getar? Kau lagi takut tak sampai maksud? Tuan-tuan, itu antara suatu batu pengalah yang menghalang kita buat apa yang sepatut kita tunaikan pada hak saudara kita, yakni ketika bertemu sampaikan ilmu ataupun nasihat kepada dia. Nah, boleh insya-Allah. Dan ada di kalangan kita memang duk selit pun bab-bab ilmu ni, bila jumpa, bila sembang, takkan jumpa sejam duk sembang tengah 2 jam, tak boleh selit sebaris 2 bab-bab ilmu ni. Itu atas bijaksana tuan-tuan lah. Tuan-tuan boleh tahu dan lebih tahu, puan-puan demikian juga lebih tahu bagaimana nak mencari ruang sewaktu berbual, berbicara, bermuamalah dengan kawan-kawan ni. Asalkan sampai pada dia dakwah daripada kita. Dakwah ni tuan-tuan bukan saja tuan-tuan nak kena ajak main masjid, tak semestinya. Apa-apa bab sekalipun. Pada bab akhlak, pada bab hukum hakam, pada bab peringatan, pada bab adab, tuan-tuan sentuhlah apa pun. Nah, selain daripada tuan-tuan tonjolkan daripada penampilan kita tu, perwatakan kita dan tingkah laku kita, gunakan juga medium lisan ataupun perkataan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadithu an Bani Israel wala haraj, dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israel, maka tidak mengapa yang demikian itu. Bani Israel umat yang terdahulu, umat yang dikurniakan kitab Taurat yang berbahasa Ibrani. Pasal apa kita boleh rujuk umat-umat terdahulu yang disebut sebagai Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani? Tuan-tuan, ada Yahudi yang kekal setia memegang kitab Taurat dan Injil itu, tak ubah.
tak menukar kandungan Taurat dan Injil daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka ni tuan-tuan, dia sampai zaman Nabi ni. Keturunan Bani Israel ni, dia sampai zaman Nabi. Mereka ni. Jadi ada ketika Al-Quran, tuan-tuan, dia cerita tentang kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan Bani Israel yang dikurniakan kitab Taurat dan Injil sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran sebut tentang kisah-kisah yang melibatkan Bani Israel. Dan kisah tu pula dia tak detail. Kisah tu disebut secara umum dalam Quran. Jadi bila kita nak tahu kisah tu lanjut, nak tahu daripada siapa? Nak ambil kisah tu daripada siapa? Mesti kita cari Ahlul Kitab yang menerima kitab Taurat pada zaman mereka, yang menerima kitab Injil pada zaman mereka, yang mereka itu keturunan mereka masih hidup. Kitab-kitab dulu tuan-tuan ada yang berbahasa Ibrani macam Taurat, ada yang berbahasa Qibti, ada yang berbahasa Syriani. Namun Al-Quran dengan bahasa Al-Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Jadi bila Quran menyebut kisah-kisah tentang Bani Israel, tentang sebut naik nama Bani Israel dalam Quran, nak tahu tentang kisah tu, bersabit tak mana, punca tak mana dengan ayat itu tentang Bani Israel, kena rujuk mereka. Jadi boleh tak terima kisah-kisah dari Bani Israel ni untuk kita pegang? Kata ulama, berdasarkan riwayat ini, boleh. Dengan syarat, apa yang kita pegang itu tidak melanggar kaedah agama kita. Tidak melanggar hukum hakam kita. Dan juga syarat kita nak terima perkhabaran cerita daripada Bani Israel ini, umat-umat yang terdahulu itu, dengan syarat dia tak melibatkan akidah dan tidak melibatkan hukum hakam. Setakat kisah, setakat jalan cerita, silakan. Kerana kisah tu tak berlaku zaman kita, berlaku zaman mereka. Dan nak pegang kisah mereka pula, kena cari di kalangan mereka yang siqah, yang boleh dipercayai. Maksudnya bukan penglipur lara lah di kalangan ahli kitab, bukan. Tapi cari orang yang siqah di kalangan mereka yang masih berpegang dengan Taurat dan Injil itu. Boleh pegang kisah, boleh rujuk kepada mereka bagi apa-apa kisah yang melibatkan mereka yang disebut dalam Al-Quran. Boleh pegang cakap mereka. Tapi tak boleh melibatkan akidah, tak boleh melibatkan hukum hakam. Sebab hukum mereka berbeza dengan hukum kita. Dan berakidah kita khawatir akidah mereka menyimpang daripada akidah yang sebenar. Tapi takat cerita, dalam Quran pun ada kisah Baqarah. Yahudi ni dia suka menipu, tuan-tuan. Perangai Yahudi ni dia suka putar belit. Sebab tu kita kena beringat kisah-kisah yang datang daripada golongan Bani Israel ni. Takut mereka kona kita. Sebagaimana mereka dah kona kitab Taurat tu. Sebagaimana mereka dah kona dah merubah kandungan kitab Injil itu. Apatah kisah yang mereka nak kisah kat kita. Sentiasa terdedah dengan tipu daya. Jadi kalau kita nak pegang kisah-kisah melibatkan mereka yakni Bani Israel, nak tahu lebih lanjut apa yang Quran cerita, tanya mereka, boleh rujuk mereka, Nabi izinkan. Tapi pastikan kita peroleh cerita itu daripada susur galur perjalanan kisah yang diakui kebenaran dia. Yakni melibatkan orang-orang yang dipercayai di kalangan ahli kitab. Maknanya kita boleh terima cerita walaupun bukan di kalangan kita orang Islam ni. Boleh terima. Asalkan benda itu tak melanggar hukum hakam. Nah,
Sebab tu juga tuan-tuan, Islam menerima pandangan yang bukan Islam pada zaman kita hari ini. Asalkan pandangan itu tak merubah, tak mengubah hukum hakam kita. Asalkan pandangan di luar yang bukan Islam itu tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah dan maqasid-maqasid agama kita. Nah, asalkan pandangan yang bukan Islam itu dia tak melanggar halal dan haram, kita boleh terima walaupun pandangan itu bukan daripada orang Islam, asalkan bawa kebaikan kepada kita. Boleh terima pandangan, boleh share pandangan mereka, sekiranya itu benda yang baik untuk masalah ummah. Itu yang kedua. Boleh terima cerita daripada Bani Israel asalkan atas syarat-syarat yang kita nyatakan. Maknanya Islam ni dia bersikap terbuka selagi tidak menggadai prinsip. Islam bersikap terbuka selagi tidak menggadai prinsip. Kita pegang dan tetap dengan prinsip kita. Bila mana bab-bab di luar daripada agama itu datang masuk dan bercanggah dengan kaedah agama diutamakan. Nah, kerana yang daripada agama ni bersifat qat'i. Adapun daripada mereka bersifat zanni, sangkaan sahaja. Tapi daripada agama adalah qat'i. Kita kena pegang yang qat'i berbanding yang atas dasar sangkaan dan logik semata-mata. Dan yang ketiga Nabi nak sampai pada kita, dan barang siapa secara sengaja berbohong atas namaku. Cerita dia mudah tuan-tuan. Dia cakap sesuatu perkataan, dia riwayat satu-satu perkataan, dan dia claim bahawa Nabi sebut benda tu. Dia claim kata Nabi kata lagu tu. Walhal Nabi tak kata, Nabi tak sentuh, Nabi tak sebut pun bab tu. Tapi dia guna nama Nabi, dia guna nama Rasulullah supaya orang menerima percakapan dia. Oi, Nabi ke? Nah, kalau Nabi kata kami terimalah. Kalau takat hang je kami tak terima. Kalau Nabi hang kata Nabi terima, ya kami sami'na wa ata'na. Walhal dia guna je nama Nabi. Tak kiralah dalam percakapan biasa ke, dalam bab meniaga ke, dalam bab apa pun. Dia jual nama Nabi. Walhal Nabi tak kata pun bagian-bagian apa yang dia kata itu. Orang yang macam ni, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata dia kena spare siap-siap. Dia kena spare siap-siap apa? Tempat dia untuk dia duduk dalam neraka. Oh, mereka main tuan-tuan oi. Juga termasuk riwayat hadis. Nah, kita nak claim satu-satu riwayat tu datang dari Nabi bukan mudah tuan-tuan, dan bukan bidang kita. Kita ni pun ambil baca ya. Setelah melalui tapisan-tapisan daripada ahlul hadis yang melibatkan banyak kaedah-kaedah yang diguna pakai untuk meluluskan satu-satu hadis itu sama ada boleh diletakkan atas nama langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang. Lepas tu dia ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang marfu', ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Maudhu' ni yang Nabi larang ni. Maudhu' ni apa? Hadis yang direka. Tak ada sahabat riwayat, tak jumpa mana-mana riwayat, tiba-tiba timbul kata Nabi kata. Ini kita sebut hadis maudhu'. Bahasa kita maksudnya hadis palsu, hadis rekaan. Hak ni yang Nabi kata ni. Persiap tempat, siap-siap. Untuk siapa? Yang duk reka satu-satu perkataan, duk reka satu-satu ayat, lepas tu duk kata
aku sebut dan benda tu datang daripada aku, walhal ia tidak datang daripada aku. Yang akhir bawa kesesatan manusia dalam akidah dan hukum hakam. Orang yang lagu ni bersiap, spare tempat siap-siap, boleh berangan siap-siap dah kata Nabi, tempat untuk duduk dalam neraka ni. Ini berat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, untuk menjadi seorang ulama besar itu susah sekali. Nak jadi ulama besar, ulama hebat, payah. Kita nak sampai peringkat tu payah, tuan-tuan. Saya pun tak sampai lagi maqam tu. Jauh. Tapi adakah bila kita tak sampai maqam ulama besar, adakah kita tak boleh menyampaikan sesuatu? Nah, kita tak sampai level mufti, adakah kita tak boleh sampaikan sesuatu? Kita bukan level qadi. Hari ini kita sebut pegawai agama daerah. Adakah kita tak boleh sampaikan sesuatu? Kita bukan ahli jawatan kuasa fatwa. Kita bukan. Adakah kita tak boleh sampaikan sesuatu? Tuan-tuan, hadis ini menerangkan kepada kita, walaupun satu ayat kemampuan kita, sampaikan ilmu itu. Walaupun kita tak mencapai darjat ulama yang besar. Nak tunggu tu orang kata tutup mata dululah. Noh. Berasa tutup mata kalau boleh beranak balik pun tak alim juga ustaz. Tak alim dah. Tak pakai tak alim dah. Ayat pakai tak alim dah tu adakah menafikan bab menyampaikan kebenaran daripada mulut kita? Kadang hak ni yang duk halang kita tuan-tuan secara peribadi dalaman kita ni. Hak ni yang duk kalau cakap pun aku bukan alim tak mana. Dah. Tuan-tuan, sampaikan. Bukan tak mau sampai ustaz lagi orang duk petikai hang ni siapa? Kamu ni siapa? Awak ni siapa? Ilmu terang mana sangat yang nak cerita benda-benda hukum hakam kat kami ni. Tuan-tuan kalau nak tunggu hak tu sampai bila tak berlaku tradisi ilmu itu, dan sampai bila terhad ruang dakwah itu pada golongan-golongan agamawan sahaja. Tapi kalau kita hak awam-awam biasa-biasa macam kita, tiba-tiba dalam kehidupan bermasyarakat kita wujud suasana menyapa ilmu, bercakap dalam percakapan ilmiah, bercakap sesuatu yang boleh diterima sama-sama kita ni, bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sembang setengah jam, sembang 45 minit, sembang sejam 2 jam, lara itu ya, kita tak mahu. Korang sampaikan juga ilmu itu, cakap atas kebenaran walaupun sikit. No? Lepas ni kita tuan-tuan try ubah cara cakap kita kan. Bukan nak ubah sampai daripada awal A sampai Z, alif sampai ya tu. Bab ilmu belakang dengan kawan. Kawan kata, ish dia ni asal nak habis umur. Saya dah kawan tuan-tuan, hari ni tak makan nasi. Di kantin sekolah tak makan nasi hari ni. Makan ikan lah. Dengan lauk lain lah. Sayur, ikan. Nasi tak makan. Kalau tak, biasa nasi tu bumbun tu. Kan? Ustaz juga. Ustaz juga kawan ni pun. Jadi sesama kawan tengok, pelik ni. Awak yang tak makan nasi ni kan? Dia tak sajalah nak tarik diet dia kata. Kan? Nak tinggal nasi sah. Tapi tengok dalam pinggan tu belenang kuah semua ada kan. Cuma nasi dia tak ada. Kan? Ish. Tumpang duk makan sekali ni nak minta maaf lah kat entah siap-siap kan. Dia tak pasal apa. Kok lah Ana dah cakap apa-apa selama ni sikit hati ke apa ke, buat silap ke apa. Pasal apa ni minta maaf? Sambil-sambil duk makan kan. Dah pasal apa interplek kan, tak makan nasi ni. Hidup makan nasi lebih daripada kami kan. Dah saja nak bagi turun berat badan sikit dia kata. Queen naik turun tak langsung ni dia kata. Kok lah tinggal nasi tu boleh turun. Tak dan tengah hari dia pediah nasi goreng. Dia pediah nasi goreng pula dia kata no. Takat boleh 5 jam tak makan nasi kan. Tapi kita minta maaf siap-siap lah kot-kot.
Kelaku lain pelik pada orang ni kan. Lain pada kebiasaan dia ni ikut petanda. Tak jadi apa-apa, patut hari tu takkan nasi kan. Makan lauk saja. Rupanya nak tinggal kita. Jadi tuan-tuan kalau cakap bab-bab ilmu, tak orang kata, hang ni tak pernah cakap lagu ni. Hang nak tinggal kami kan? No? Hang nak pergi rumah. Dia bukan cerita nak tinggal siapa. Siapa nak tinggal dulu. Bukan cerita tu. Bukan bab nak ambil rumah. Tak. Cerita dia nak ambil juga jasa lidah ni. Menyampaikan ilmu. Walaupun tak banyak, walaupun tak selalu. Moga-moga di akhirat, lidah ni dia ada khidmat pada agama. Bukan cakap bab dunia yang berkait dengan urusan dunia semata-mata, tidak. Selit sama. Hak tahu hukum hakam sikit tu, tahu hak bab sah batai sikit tu, selit. Hak ni tak boleh ni. Kalau ikut hukum tu dia tak boleh buat lagu tu. Jadi orang kata, oi, terima kasihlah peringat kami. Kalau hang tak peringat, tak tahulah, masjid kami tak pergi dah, dia kata. Kan? Kalau sembang dengan hang macam ni, bagus juga dalam masa sekali hang boleh peringat kami kan. Dia kata apa lagi boleh habaqkan kami. Dia kata takatlah hak tu dululah, dia kata kan. Boleh tahu hak tu dulu. Lama-lama aku update lah apa aku tahu. Dan apa pun tahu, aku bukan rajin mana sangat mengaji ni. Cuma hak mana aku tahu, kebetulan malam kopi ustaz taruh punya suruh aku habaq kat hamba kan. Jadi aku habaq lah apa yang aku boleh habaq. Hampa pun jangan kejan aku. Nak tahu belakang. Aku bukan arti. Aku sama hampa kan lah. Kan? Aku pun made in macam hampa juga kan. Cuma nak mula cakap elok sikit lah. Setelah puluh tahun. Satu apa pun tak masuk bakui sembang ni kan. Nak pergi cakap berlapik segi hukum hakam ni. Orang kalau lagu tu cantik lah. Ni kami mau ni sebenarnya. Kan? Boleh kongsi ilmu dengan kami. Ada ruang-ruang tu tuan-tuan. Gunalah. Dan ruang tu banyak sebenarnya. Mau dengan tak mau ya. Jadi tak perlu tunggu alim baru nak boleh buat semua. Bab-bab sebar ilmu sampai ilmu dakwah. Tak perlu. Ya, dia kata alhamdulillah sedikit ilmu yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Walaupun sikit. Hendaklah kita amalkan. Dan ilmu yang sedikit yang telah kita amalkan tadi, hendaklah pula kita sampaikan kepada orang lain. Silakan. Dah ada keizinan pada syarak lah. Nabi pun sebut kata, balighu anni walau ayah. Ni masyhur hadis ni. Hadis sahih. Sampaikan daripada aku. Daripada ilmu itu, walaupun satu ayat. Walaupun sikit maknanya. Misalnya, dia bagi contoh. Kita yang sudah mengerti membaca surah Al-Fatihah. Ni dia bagi contoh. Misal yang mudah. Misalnya kita yang sudah mengerti membaca surah Al-Fatihah dengan baik, maka kita dapat menggunakannya dalam sembahyang kita. Bila kita pandai dah surah Fatihah, kita bawa dalam sembahyang kita, kan? Dan kita juga sebenarnya sudah dapat mengajarkannya. Bila kita boleh bawa dalam sembahyang kita, kiranya lepaslah kita nak ajak kawan-kawan kita yang tak pandai. Sebab kita akan baca Fatihah sampai kita pandai, supaya sampai peringkat sah Fatihah kita tu. Bila sah Fatihah kita, boleh ajak orang lain dah. Kalau kata Fatihah saya pun tak apa nak clear. Kalau tak clear macam mana sembahyang? Sembahyang lagu mana? Fatihah tu wajib. Kena pelihara bacaan dia, harakat dia, baris dia, susunan ayat dia, tertib ayat dia. Tu yang penting. Bila kita dah kuasai, maknanya bab tu kita dah ada ilmu dah. Sampaikan pada orang lain. Nak tunggu Fatihah taranum macam hak wakil kebangsaan antara bangsa tu. Pakai Fatihah tu takat kita seorang. Ajar. Baca kat kawan, tak isu kawan pendengar kita, kan? Padahal hak kita baca dengan kawan sama naik ya. Sama naik ya Fatihah kita ni. Nak lebih pun 2 markah ya. Ya, tang-a'u tu kan. Hak tu nak lebih sikit pun pada kawan kita. Tapi wujudkan suasana itu. Ingat mengingat, pesan berpesan sama-sama kita. Dan kita juga sebenarnya sudah dapat mengajarkannya, yakni surah Al-Fatihah itu kepada orang lain yang belum dapat membaca surah Al-Fatihah dengan baik. Betul kita habaq pula kalau nak lendik-lendik lagi Fatihah ni, cari tuk guru lah. Aku ni takat tera aku, bolehlah ajak hang baca, dengar hang baca. Tapi segi ilmu aku ni kira hang ni luluih
Elok dah. Tapi nak elok lagi, cari guru ada nama sikit. Kan? Lebih kurang lagu tu. Tapi tang kita ni tetap ada jasa dalam bab menyampaikan ilmu itu. Walaupun sikit. Itu maksud Nabi. Nah, dia kata, begitulah seterusnya. Begitulah bab-bab yang lain sekalipun. Kita disuruh menyampaikan ilmu yang telah kita miliki walaupun hanya sedikit. Kemudian masalah riwayat dari Bani Israel, yakni Israiliyat, yang berisi kisah-kisah Bani Israel, maka yang mana yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama kita, maka boleh kita menyebutkannya kepada orang lain. Boleh terima cerita mereka. Walaupun cerita itu bukan berlaku zaman kita, jadi zaman mereka no. Tapi boleh terima cerita-cerita mereka ini untuk memahamkan apa yang ada dalam Quran itu tentang mereka. Dengan syarat-syarat yang kita nyatakan tadi. Tetapi seandainya kisah-kisah Israiliyat, yakni kisah-kisah yang datang daripada Bani Israel itu bertentangan dengan agama kita. Oh, dia langgar hukum hakam kita. Nampak cerita lepas ni nak kuih kaut. Nak kuih kona kot lain dah. Langgar kaedah agama kita. Maka kita tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Tak boleh ambil cerita mereka. Dan tak boleh sampai cerita tu pada orang. Kena kambuh cerita tu. Nu bawah 7 petala bumi tu. Sebab cerita tu besar potensi dia. Rekaan daripada mereka untuk menipu daya kita. Yang umat terkemudian ni. Dan di sini juga disebutkan ancaman ke atas orang. Yang ketiga dalam bab ni, riwayat kita nak cerita apa? Dan di sini juga disebutkan ancaman ke atas orang yang sengaja berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengatakan hadis sesuatu yang diyakininya bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis Nabi, tapi semata-mata nak tarik perhatian orang pada dia, nak supaya orang pegang perkataan dia. Dia klaim satu-satu hadis itu datang dari Rasul, datang dari Nabi, walhan Nabi tak sebut pun apa yang dia sebut itu. Orang lagu ni, dia kena persiap sedia kedudukan dia, tempat dia dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma je neraka. Jaga, jangan senang-senang klaim sesuatu tu atas nama Nabi kalau bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini diancam dengan masuk neraka seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi bab hadis jangan main-main, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bab hadis pun jangan main-main, apatah lagi bab Al-Quranul Karim. Lebih-lebihlah jangan main-mainkan ayat-ayat Al-Quran itu. Tak faham, tak reti, bela, tak sampai maksud, tanya pada ahli dia. Jangan duk gagah faham sendiri. Jangan duk redah faham sendiri. Biar tak faham, jangan salah faham. Kerana orang tak faham, dia akan usaha untuk belajar. Dia tak faham, dia akan usaha untuk dia faham. Sampai peringkat dia dapat ilmu yang sebenar. Tapi kalau golongan yang salah faham, akan terhenti di situ bab pengajian dia. Kerana dia menganggap dia dah faham. Walhal apa yang dia faham itu jauh tersasar daripada ilmu yang sebenar, kehendak yang sebenar. Sebab tu orang kata apa? Biar tak faham, jangan salah faham. Jadi rujuk. Allah pun sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sesuatu itu kepada ahlinya. Hadis ada ahlinya, Quran ada ahlinya, tafsir ada ahlinya, ilmu hukum hakam, fiqh, tasawuf ada ahli-ahlinya. Rujuk kepada ahli-ahli. Termasuk urusan dunia kita sekalipun, ada pakarnya. Rujuk pakar-pakar berkenaan. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui sesuatu perkara dan urusan itu, serahkan kepada ahlinya dan rujuk kepada ahlinya. Allah yang perintah demikian itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama, Nabi nak sampai kepada kita apa? Sampaikan ilmu itu walaupun sikit. Yang kedua, kita boleh terima kisah-kisah yang datang daripada Bani Israel selagi mana kisah-kisah mereka yang sampai kepada kita ini
tidak melanggar kaedah-kaedah dan hukum hakam agama. Dan yang ketiga, jangan mereka sesuatu perkataan yang tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba perkataan itu dikatakan datang dari Rasul. Ancaman yang cukup besar kalau kita guna nama Nabi. Ancaman dan dosa, azab menanti orang yang jual nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, qadar itu pertemuan kita pada malam ini membicarakan hadis ke-27 pada malam ini. Dan malam ini kita gantikan tuan-tuan surah Al-Mulk ataupun surah Tabarakallazi dengan bacaan tahlil sebagaimana yang dinyatakan pada awal sebelum kuliah tadi. Atas pemergian isteri kepada Abang Halim JKR kita yang tinggal di Taman Nusantara. Karena dulu waktu saya menyewa di Taman Marina 5 tahun, memang kenal lah dengan Allah yarhamah ni. Kenal seorang yang baik, seorang guru Al-Quran, mengajar budak-budak taman. Lepas maghrib dan lepas isya duk main lagi mengaji Quran. Keluar masuk rumah dia. Kembali ke rahmatullah sebagaimana yang tuan-tuan diwawarkan perkhabaran sementara tadi. Jadi kita gantikan dengan tahlil malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan sampai bacaan kita kepada Allah yarhamah, dan juga niatkan juga bacaan ini kepada ahli keluarga kita yang juga mendahului kita bertemu dengan alam akhirat Allah, juga di kalangan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga mereka, jiran-jiran kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa astaudi'ukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.